Saya merupakan pesakit kegagalan buah pinggang kronik yang sedang menjalani dialisis sebanyak 4 kali sehari. Bagi pesakit kegagalan buah pinggang kronik tahap 5, terdapat 3 cara yang akan diberikan kepada doktor yang disebut sebagai renal replacement therapy. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai rawatan pergantian buah pinggang. So antara 3 ni pesakit boleh pilih. Yang pertama ialah hemodialisis. Dalam bahasa mudahnya disebut sebagai cuci darah, di mana darah akan ditarik keluar daripada badan pesakit, akan dimasukkan ke dalam satu mesin. Mesin tersebut akan menapis darah tersebut dengan membuang bahan buangan yang berlebihan dan garam yang berlebihan. Kemudian darah yang ditapis tadi dimasukkan semula ke dalam badan pesakit. Proses ini memakan masa selama 4 jam dan kebiasaannya dilakukan sebanyak 3 kali seminggu di hospital ataupun di pusat-pusat dialisis swasta. Yang kedua ialah peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis boleh dibahagikan kepada dua, iaitu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis dan Automated Peritoneal Dialysis, CAPD dan APD. CAPD perlu dibuat sebanyak 4 kali sehari yang memakan masa sebanyak 30 hingga 40 minit sekali sesi. APD, Automated Peritoneal Dialysis, hanya dilakukan sebanyak sekali sehari menggunakan mesin tetapi memakan masa sebanyak 10 jam. Bagaimana peritoneal dialysis ini berfungsi? Satu cecair yang disebut sebagai dialysate akan dimasukkan ke dalam badan pesakit, yang akan dimasukkan ke dalam rongga peritoneum, kemudian dibiarkan di dalam rongga peritoneum, kemudian dibuang dan digantikan dengan air yang baru. Itu peritoneal dialysis. Dan proses ini boleh dilakukan sendiri oleh pesakit di rumah pesakit sendiri. Yang ketiga ialah renal transplant, atau dalam bahasa Melayu disebut sebagai pemindahan buah pinggang. Pemindahan buah pinggang boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pemindahan buah pinggang daripada mereka yang masih hidup, dan yang kedua pemindahan buah pinggang daripada mereka yang telah meninggal dunia. Pemindahan buah pinggang daripada mereka yang masih hidup ini seperti ibu kepada anak, adik kepada kakak, kakak kepada adik, suami kepada isteri, isteri kepada suami dan sebagainya. Pemindahan buah pinggang daripada mereka yang telah meninggal dunia ialah mereka yang telah mendaftarkan diri mereka sebagai penderma organ. Apabila mereka meninggal dunia, doktor akan mengambil organ mereka dan diberikan kepada pesakit. Bagi pesakit yang menunggu pendermaan buah pinggang daripada mereka yang telah meninggal dunia, memakan masa selama 10 hingga 20 tahun sehingga umur mereka 40 tahun. Selepas umur 40 tahun, nama mereka dikeluarkan daripada waiting list. Sebelum saya bertukar ataupun sebelum saya teruskan rawatan saya kepada peritoneal dialysis, saya telah merasai hemodialisis selama 2 bulan. Sekarang saya berada di bulan kelima peritoneal dialysis. Bagi saya, in my opinion, peritoneal dialysis itu lebih saya syorkan berbanding dengan hemodialisis kerana yang pertama, flexibility masa, di mana saya boleh buat peritoneal dialysis itu berdasarkan masa saya dalam range masa 4 ke hingga 6 jam. Berbeza dengan hemodialisis, ia perlu dibuat di hospital dan di pusat-pusat dialisis swasta mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kalau hari ini pukul 4, so saya kena pergi dekat center tu pukul 4. Ada benda lain pun kena pergi hemodialisis. Yang kedua ialah flexibility tempat. Peritoneal dialysis ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja dengan memastikan kebersihan. Berbeza dengan hemodialisis, ia boleh dilakukan hanya di hospital ataupun di pusat-pusat dialisis swasta. Sebagai contohnya, kita nak pergi melancong dekat Cameron Highland. Kita perlu mencari pusat dialisis di Cameron Highland untuk menumpang sekiranya kita ingin berada lebih daripada 3-4 hari. Tetapi peritoneal dialysis ini, pesakit hanya perlu membawa air kemudian melakukan dialisis sendiri di sana. Jadi bagi saya, peritoneal dialysis itu adalah lebih yang saya syorkan. Sekian, terima kasih.